Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tersampai pada muka surat yang ke-84. Masih lagi membicarakan tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir kehidupan Rasulullah kita. Dan Rasulullah telah menyebutkan di awal hadis ini seperti mana katanya, wa innallaha mustakhlifakum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi, dan Allah Ta'ala menilai apa yang kamu buat di dalam melaksanakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka Nabi bersambung lagi, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Inilah pelajaran yang akan kita baca pada malam ini, iaitu dua pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah, ala, jaga-jaga. Fattaqud dunya, maka hendaklah takut sekalian kamu akan dunia. Wattaqun nisa, dan hendaklah takut sekalian kamu akan perempuan-perempuan. Dua benda yang Nabi suruh jaga. Fattaqun ni maknanya jaga-jaga. Yang pertama, jaga dunia, dan kedua, jaga orang perempuan. Bukan maksud di sini fattaqud dunya ni maknanya benci dunia. Bukan maksud wattaqun nisa ni benci perempuan. Tidak. Jaga-jaga. Tolong perhati tengok dua benda ni. Yang pertama dunia, yang kedua perempuan. Tolong jaga-jaga, tolong tengok, tolong perhati. Awasilah dua benda ini. Bukan maknanya jangan ambil dunia, tolak orang perempuan. Dah. Ya, tuan-tuan jangan faham pula hadis ni nak menunjukkan Islam benci pada orang perempuan. Tidak, Islam memelihara orang perempuan. Sebab itu disebut fattaqun nisa, jaga orang perempuan. Yang benci orang perempuan ni agama Nasrani, agama Kristian. Sampai sekarang duk benci orang perempuan. Sebab itu dalam masyarakat Kristian, orang perempuan ni tak ada nilai, tak ada dihargai sebagai alat pemuas nafsu, ya. Bagi benda tak elok orang perempuan. Ya, sebab mereka memusuhi orang perempuan kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Adam keluar daripada syurga kerana perbuatan Hawa. Hawa yang menggoda Adam, maka Hawa ni jahat. Maka dengan sebab Hawa ni jahat, kena benci Hawa dan kena benci kaum Hawa. Sebab itu dalam agama Kristian, orang Hawa ataupun orang perempuan tidak ada tempat, ya, tidak ada nilai, boleh diperdagangkan, ya, boleh dibuat apa-apa yang suka hati orang lelaki nak perbuat. Sebaliknya dalam agama kita, orang perempuan begitu dihormati dan dijaga. Baik, kita masuk masalah yang ke-121. Takutkan dunia. Sesungguhnya telah dikatakan di atas tadi, dunia itu ialah dua benda, harta dan kesedapan. Kalau orang tanya kepada kita, dunia ni apa? Dunia ni yang pertama harta, yang kedua kesedapan. Itulah dunia. Bukan ada benda lain. Dunia ialah apa yang disebut sebagai harta, yang memudahkan untuk pergerakan, yang memudahkan untuk menikmati kehidupan. Dan kesedapan adalah apa yang kita dapat daripada harta. Dengan sebab dapat rumah yang cantik, maka sedaplah duduk di situ. Dapat duit yang banyak, sedaplah pakai duit yang banyak.
Dapat kenderaan yang baik, maka sedaplah pada kenderaan yang baik. Dapat kesihatan, maka sedaplah makan dan minum. Ini dipanggil sebagai harta. Dan pada kuliah yang lepas saya dah sebut pada tuan-tuan, manusia ni kalau dapat tidur, ya, dapat makan sedap, dapat sihat, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan daripada dunia ini. Baik, maka itulah yang dipesan oleh Nabi kita kepada umatnya. Yang pertama sekali, hendaklah takut akan dunia. Yang pertama maksudnya ialah takut menghimpunkan harta daripada jalan yang haram. Itulah maksud takutkan dunia. Bukan maksud takut dunia ni jangan ambil dunia, berhenti kerja 24 jam, duduk di masjid menung, baca Quran menung, apa pun tak buat. Bila tanya pasal apa, Nabi tolak dunia. Salah. Yang maksud wattaqun dunia ni ialah jangan himpun harta daripada jalan yang haram, dengan jalan rasuah, pergi curi orang punya, pergi ambil orang punya, pergi tindah harta orang, perniagaan yang haram, pekerjaan yang haram. Yang itulah dia dipanggil sebagai keadaan dunia yang dibenci oleh agama. Sekarang ni orang dah tak kisah ada halal haram, dia tak kisah janji duit. Saham yang haram pun dia sapu, riba pun dia balun, dia harta benda yang haram pun dia ambil, dia tak kisah janji dia masuk. Perkataan yang akan dia guna bila kita kata ini haram, dia akan tanya pada kita, kamu boleh bagi pada aku banyak ini? Kerja kamu ni haram. Dia akan tanya kita, kalau kamu boleh bagi aku 2,000 sebulan, aku berhentilah kerja ni. Boleh kau bagi aku 2,000? Kalau tak boleh bagi, duduk diam-diam, aku nak kerja. Dia sudah lagi tidak memikirkan apakah itu kerja yang halal, yang halal atau yang haram. Halal dan haram tolak ke tepi. Selagi mana saya masih semayang, tak apa lagi, kata dia. Ini penyakit yang melanda umat Islam hari ini. Penyakit yang nampak bahawa duit itu adalah segala-galanya, yang nampak dunia ini adalah segala-galanya. Maka dia nak mencapai kepada dunia, mencapai kepada wang itu, dia sanggup memperbuat benda yang Allah Ta'ala laknat, yang Allah Ta'ala benci. Walaupun diperbuat secara terang-terangan, dia tak kisah. Tambahan pula bagi setengah masyarakat yang menganggap kerja haram itu adalah sebagai satu kerja mulia. Menyanyi, berlakon. Sekarang masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi, sehingga tidak siapa lagi berani mengatakan menyanyi dan berlakon itu haram. Siapa lagi berani kata? Dia kata, walaupun saya penyanyi, saya pergi buat haji. Kalau saya tak bekerja penyanyi, belum tentu saya mengerjakan haji. Saya buat haji ni pun atas usaha saya sebagai penyanyi. Dia akan cakap macam itu. Dan hari ni penyanyi berlumba-lumba buat haji dan umrah. Tiap-tiap bulan pergi umrah, masuk TV. Kalau masuk TV tu pergi umrah lah. Dan dia kata tak ada apa pun. Kalau kata kerja saya haram, mesti saya tak nampak Kaabah. Kalau kata kerja saya ni tidak halal, mesti saya susah di Mekah. Hidup saya senang. Saya boleh buat penggambaran di Mekah, boleh ambil gambar di Madinah, boleh ambil gambar pergi melawat naik unta Jabal Rahmah apa. Elok ya, duit halal ni. Kalau kata haram, mesti saya tak sampai. Tuan-tuan boleh lihat sekarang ni, masyarakat mengagungkan dan memberikan pendapatan-pendapatan yang haram dianggap sebagai satu pendapatan yang baik. Dan itulah yang dijaja dalam masyarakat sebagai satu benda yang baik. Diberikan pelbagai anugerah dan pangkat, gelaran dan sebagainya. Ini yang menjadi satu penyakit kepada kita. Menghidangkan arak secara terang-terangan sekarang ini dah jadi biasa. Orang Islam kita bekerja sebagai penuang-penuang arak, pembancuh-pembancuh arak. Malah diadakan pertandingan siapakah yang paling baik sekali pembancuhan araknya, campuran araknya, dan dimenangi oleh orang kita. Dan tak kisah pendapatan yang begitu. Orang-orang kita bekerja di hotel-hotel tidak dibenarkan memakai tudung kepala. Pekerja-pekerja Islam yang bekerja di hotel tidak boleh pakai tudung. Yang bekerja di spa-spa tidak boleh pakai tudung. Kalau tak nak pakai tudung, sila berhenti daripada sini. Ini pendapatan yang sudah pun menjadi tak jatuh haram, dia jatuh syubhah. Tetapi tidak ada usaha untuk menghalalkan kerja-kerja tersebut. Malah bila diajukan kepada pihak-pihak tertentu, mereka akan menjawab,
boleh kerja tempat lain. Kalau rasa tak sesuai kerja di tempat itu, silakan kerja di tempat lain. Itu daripada segi orang perempuan yang tak boleh tutup aurat. Bagi tempat lain yang tak boleh semayang, kalau semayang dipotong gaji, semayang Jumaat dipotong gaji, semayang Zuhur Asar dipotong gaji. Tak semayang dosa, semayang gaji hilang. Nak tukar tempat lain gaji murah, akhirnya terpaksa bekerja. Akhirnya jadi apa kepada dia? Pendapatan dia itu tak jadi haram, akan jatuh syubhah kerana saja-saja tidak mau semayang. Dah berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, maksud fattaqud dunya ialah takut memerintahnya dan menggunakan harta kepada jalan yang haram. Dah dapat rumah yang baik, kita bimbang rumah kita tu digunakan sebagai tempat maksiat. Mak bapak pergi haji, tinggal pada anak bujang, uruskan rumah. Anak bujang buat parti di rumah, panggil geng-geng, pakai ada buat konsert di rumah, buat parti, minum-minum, cidok di rumah. Yang mak pak ni kan duk doa siang malam depan Kaabah. Kita takut isi rumah kita digunakan pada jalan yang haram. Kereta kita beli elok-elok, anak kita ronda bawa makwa dia. Bila kita tanya, kamu nak ke mana? Nak berjalan sekejap ke KLCC. Dengan siapa? Dengan kawan. Laki perempuan kita tak tanya arah. Dia bawa makwa dia pergi merendaklah kereta kita. Besok Allah soal, apa yang kamu buat dengan kereta kamu? Anak saya bawa. Kamu tanya dah, anak kamu buat apa? Tak tanyalah, dia dah besar. Dia dah pandailah menjaga dan menilai diri dia sendiri. Dah kena jawab dah. Kita takut tuan-tuan jadi macam itu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita beli motosikal. Anak kita guna untuk apa? Bawa tunang dia. Ya, pergi makan sup utara. Melekat naik-naik motor dua-dua orang. Motor kita, nama kita, minyak kita, anak kita bawa. Dua-dua orang dengan tunang dan naik motor. Rapat yamat sampai boleh duduk olahraga motor. Allah Ta'ala akan tanya kita, harta kita digunakan untuk apa? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Tuan-tuan sekarang ni semua ada handphone. Budak darjah 3 pun ada handphone lah ni. Handphone pula gambar macam-macam boleh masuk sekarang ni. Kita duk ambil gambar apa? Duk tengok gambar apa? Allah soal. Handphone tu pun dunia, harta kita, kesenangan kita nak telefon orang. Tetapi kesenangan yang digunakan untuk apa ni? Senang aja ni, tak aja buka aja kita punya. Orang lain boleh hantar pada kita lah. Nak hantar pada orang lain pun boleh hantar pada kita. Janji kita buka kita punya laluan. Kita pun tengok dan kita simpan pula. Esok Allah soal apa yang ada dalam handphone. Sebab tu tuan-tuan, fattaqud dunya tu, jaga-jagalah. Sebab tu bukan kita menolak kemajuan pula, bukan kita menolak dunia. Yang kita tolak, tak mau dunia ni jadi kepada benda haram. Sebab tu handphone saya pakai handphone bodoh lagi. Apa gambar pun tak boleh masuk. Biarlah orang kata, ustaz, orang tak pakai ni ustaz, orang dah masuk kitar semula dah handphone ni. Tak kira lah kita tak kitar. Janji saya tak ada gambar yang tak elok, saya tak boleh terima 3G, saya tak boleh apa pun. Ya, apa benda pun saya tak dapat. Saya hanya kau boleh masuk, kau keluar sudah lah. Saya takut besok saya pun tak boleh percaya kat saya pun. Ustaz, tengok gambar ni ustaz, tengok apa cerita ni ustaz, saya tambung. Biar saya selamatkan diri saya, pakai handphone jenis tu pun sudah lah. Pecah 4 kali 5 kali pun tak apa hari, benda murah 100 saja. Beli hak mahal-mahal, pecah jatuh lagi, susah pula. Apapun dia kata, seperti berboros-boros, ia memberikan perempuan sundal. Boros. Walaupun bukan isteri, dia sanggup habiskan duit banyak. Isteri dia di rumah, dia pun dia tak habiskan duit banyak. Isteri minta 1,000 beli susu anak pun dia tak bagi untuk sebulan. Tapi kalau makwa dia minta, pergi kedai jam, makwa dia tengok jam, you nak ambil lah. Nampak? Sanggup berboros. Anak beranak dia setahun sekali nak buat bercuti pun susah. Tapi kalau dengan makwa dia ajak pergi mana? Jom. Makwa dia tak ajak pun dia ajak makwa dia. Yang halal pun dia tak kisah, dia pergi ambil benda hak belum halal. Yang haram dia ambilnya. Yang tu diperbelanjakan habis-habisan. Ataupun menolong orang dengan riba, mengutang orang dengan riba. Dia jadi alung. Kebetulan dia anak sulung dalam keluarga. Dengan duit dia banyak, dia mula jadi alung. Hutang yang bukan-bukan sampai dia rampas harta orang,
dia rampas tanah orang, dikenakan cukai, digunakan bunga yang gila-gila pasal dia banyak wang. Ataupun sama-sama masuk mengadakan permainan dangsing, atau masuk sama-sama orang berjamu-jamuan, minum arak dengan sebab kaya, dengan sebab banyak harta. Biasalah. Semeja dengan orang yang minum arak sudah biasa. Walaupun dia tak minum, dia tengok orang minum, dosa lah. Kita tak minum arak, tengok orang minum dan kita suka pun itu dosa. Wajib kita keluar daripada mana-mana majlis yang ada arak dihidangkan. Yang tak wajib keluar ialah kapal terbang. Jangan tuan-tuan keluar pula. Ya, lagi tuan-tuan terjun ke tingkat syahid tuan-tuan. Tu bukan kira syahid dah, tu kira bunuh diri. Dia tengok pramugari tu duk tolak arak ya. Oh, sudah Ustaz Kazim kata wajib keluar. Dia ambil meretun, dia pergi katuk tingkat kapal terbang. Itu tak wajib lah. Hak lain wajib keluar. Yang tu dia tak payahlah, kalau dah terbang dah. Tuan-tuan terjun juga mati lah. Baik, dia kata bila dah masuk permainan dangsing ataupun masuk sama-sama orang berjamu-jamuan minum arak, dah biasa tuan-tuan. Tak heran dah malas spare pula arak di rumah. Untuk orang bukan Islam, kawan-kawan bukan Islam datang ke rumah. Saya mengajak tahun 90-an lah tuan-tuan, belah-belah kawasan-kawasan orang hebat-hebat ni. Habis saya mengajak, bulan depan baru mereka tanya, Ustaz, apa hukum kita masuk rumah orang Islam yang ada arak? Saya kata harus masuk. Taklah dosa. Kalau kita tak tahu, masuk lah. Kalau kita tahu Ustaz, kita wajiblah tegur. Paksa apa yang bubuh arak dalam rumah, wajiblah tegur. Kalau hang masuk juga, aku tak mau masuk lah. Kenapa Hajah tanya saya? Sebab tempat kita buat kuliah bulan lepas, tempat yang Ustaz mengajar tu, dalam dia ada minibar. Arak banyak, dia kata. Lah, apa sebab tak beritahu saya? Takut nak beritahu. Saya kata benda dah lepas, nak kata apa? Jadi sebab apa dia simpan minibar dalam rumahnya? Untuk tetamu-tetamu yang bukan Islam. Haram juga. Kita duduk situ pun malaikat tak masuk. Kita buat mengaji pula, malaikat pun serba salah. Nak pi ke tak pi? Nak pi arak ada tak mai pun dia pun duk mengajak. Nanti malaikat pun serba salah. Saya pun pelik tuan-tuan. Mengaji. Dia panggil orang perempuan mai mengaji di rumah dia. Tapi arak simpan dalam minibar di rumah. Ada peti air dia, laci dia, macam bar dekat disko, dekat apa nama kelab malam. Saya tak tahu. Saya kata kalau Hajah bagi tahu bulan lepas, boleh saya sentuh. Bila dah banyak duit, kita ubah cara hidup. Nak jadikan hebat kita kena hidup cara barat. Konon-kononnya jadi hebat. Sesuai dengan kehebatan kita tu, kita kena ubah perwatakan, ubah cara hidup. Abdul Rahman bin Auf lagi kaya pada kita tuan-tuan, tak ada arak pun di rumah. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia hijrah dengan Nabi, dia bukan hijrah dengan lenggang-lenggang kangkung. Abu Bakar As-Siddiq masa bawa Nabi pergi hijrah ke Madinah, Abu Bakar bawa duit banyak. Dia bukan pergi dengan buta, ya Abu Bakar, dia orang kaya. Dan adakah Abu Bakar yang kaya itu orang yang lupa pada Allah? Tidak. Umar Al-Khattab pun kaya, Uthman pun kaya, Umar ahli perniagaan. Yang kita hanya ingat Abdul Rahman bin Auf ahli perniagaan, tidak. Anas bin Malik pun kaya. Di antara orang paling kaya selepas Nabi wafat, Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik tidak mengubah kehidupan dia menjadi orang barat, menjadi orang Kristian. Tidak mengubah cara hidup dia menjadi orang yang lupa pada Allah. Kena simpan arak dalam rumah, simpan perempuan, simpan lelaki, tidak. Malah mereka menggunakan harta mereka untuk merapat dan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang kaya lagi senang masuk syurga pasal harta banyak. Dia boleh gunakan harta buat masjid. Orang miskin nak buat apa? Nikah boleh buat masjid nikah. Tapi kita boleh buat masjid betul. Orang miskin hanya boleh buat masjid untuk menikah. Kita orang kaya boleh buat masjid, boleh buat surau. Duit banyak. Surau dah ada Ustaz, masjid dah ada Ustaz, buat kapet. Kapet pun dah banyak Ustaz, bertimbun-timbun sejadah dalam stor Ustaz. Bayar bil api.
Bayar bil air orang wuduk, berapa banyak pahala kita boleh buat. Tuan-tuan, sekarang ada banglo dalam dunia. Tuan-tuan tak mau ke banglo dalam syurga? Banglo dalam dunia ni ada bilik dalam rumah tuan-tuan yang tuan-tuan tak masuk pun hari ni. Dah seminggu lah baru tak masuk. Bilik tingkat atas. Hantu kan tikus duduk di atas. Banglo rumah kita sekarang tak cuci seminggu, tak mop seminggu, habuk melekat. Tingkat cermin di rumah kita tu tak cuci seminggu, berkarat. Tambah ada anak kecil cucu pula, bekas jari banyak. Tetapi banglo dalam syurga tak perlu lap, tak perlu mop, tak perlu cuci, tak perlu sapu sampah. Itulah yang dikatakan nikmat sebenar-benarnya. Kita kaya sekarang ni, pinggan kita ya Allah bertimbun-timbun. Bertimbun-timbun kaya kita sekarang. Tetapi nikmat pinggan tu kita makan sama aja. Sama ada makan dalam pinggan plastik, atau makan dalam daun pisang, atau makan dalam pinggan klorok, korel, sama aja rasa dia. Selepas habis makan pinggan korel, pinggan yang mahal-mahal, kita kena basuh. Tetapi pinggan dalam syurga tak perlu dia basuh. Tak kotor, tak ada apa pun bekas kari ke apa, tak ada. Itulah nikmat kita. Dan kita boleh beli sekarang rumah dalam syurga, banglo dalam syurga dengan harta benda yang kita ada sekarang. Ada orang yang boleh beli syurga dengan tenaganya, semayang 24 jam. Ada orang yang nak beli syurga dengan puasa. Puasa tiap-tiap hari. Raya haji pun puasa. Punya nak masuk syurga, lalap dosa tu. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Serupalah sekarang orang mencari duit dengan dua juga. Sekarang orang mencari duit, yang pertama dengan tenaga, yang kedua orang mencari duit dengan duit. Tuan-tuan, di sini ada yang mencari duit dengan tenaga, bekerja tulang 4 kerat, lah. Tetapi ada orang juga yang mencari duit dengan duit. Dia melabur saham sana, saham tu dia cari duit. Dia tengok di bursa, tengok gitu dia tengok. Dia tak perlu susah-susah macam kita. Setengah orang kena cari dengan 4 kerat tulang. Tulang kaki kena kerja, tulang tangan kena kerja. Elok dah padi berbuah, lagi seminggu nak tuai, banjir pun sampai, menong dah. Itu namanya mencari rezeki dengan tulang 4 kerat. Ada orang yang mencari rezeki, mencari duit dengan duit yang bekerja. Dia main saham sana, dia labur sini, dia main saham sana, dia labur sini, dia beli nombor pelik kereta pun cukup dah. Dia tender satu pelik kereta 10,000, tunggu 2 bulan dia jual 20,000, 2 bulan dia untung 10,000. Itu maknanya duit cari duit. Begitu juga dengan syurga. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Dia sedekah, dia zakat, dia sedekah, dia wakaf, dia jariah, bantu anak yatim. Dia cari syurga dengan duit yang dia ada. Tetapi ada orang yang mencari syurga dengan tenaga, dengan semayangnya, dengan ibadatnya. Duit tak ada, nak sedekah, dia sedekah senyum je lah. Nak sedekah duit tak ada, sedekah senyum, duduk atas tangga senyum. Orang tak ada pun dia senyum. Dia nak cari duit dengan tenaga yang dia ada, baca Quran. Dia nak sedekah tak ada duit, dia sedekah dengan zikir. Jadi tuan-tuan, carilah tuan-tuan mana pahala, mana syurga yang tuan-tuan nak cari. Dengan tulang 4 kerat tuan-tuan, ataupun dengan harta benda tuan-tuan. Baik. Ataupun kata dia dan sebagainya, dan sedikitlah ia dapat sampai kepada menolong orang yang susah kelaparan. Kita ni tuan-tuan, bila banjir, gempa bumi di Indon, cepat-cepat tabung, tubuhkan tabung bencana. Utusan cepat, berita cepat, ya, semua TV semua buat, bantulah mangsa-mangsa di Indonesia tubuh cepat-cepat. Mai banjir di Pahang, banjir di Kelantan, banjir di Johor, nak tubuh apa tuan-tuan? Relax. Banjir sampai 7 meter. 7 meter ni tinggi mana Tuan Haji? Berapa kaki? 20 kaki, tenggelam. Bumbung tenggelam. Nampak astro ya. Nasib baik ada astro juga, tahu tu rumah. Kalau tak ada astro tu tak tahu rumah tuan-tuan.
Oi, 7 meter lebih pada 15 kaki. Relax. Konsert jalan. Tak ada apa, sebab tu Tuhan tambah lagi. Tengok kita biasa ya. Tak ada apa pun, muka-muka depan pula tu, belakang je. Konsert buat, jom heboh buat. Tak ada rasa simpati, tak ada rasa ambil berat. Patut-patut dah banjir sampai tenggelam masjid, tenggelam rumah. Bomba nak tolong orang, bomba pun banjir. Balai polis pun banjir. Nak tolong orang apa? Dahsyatnya banjir tuan-tuan. Tapi masyarakat setengah-tengah tak kisah. Jalan, ni tahun baru dah dekat. Jalan, on. Macam mana Tuhan tak tambahkan lagi? Kalau kita sendiri pun tak ambil kisah dengan bala tu. Bila kita tanya, kesian orang banjir. Kesian. Tapi dipaham tu. Kesian orang banjir tu. Kesian lah kat dia orang kan banjir. Macam mana nak sulih korban ya. Tapi di Johor tadi. Oh Johor, faham, Kelantan. Kita di Selangor tak apa, tak ada apa-apa. Bila sikap ini sudah wujud dalam masyarakat tuan-tuan, tidak ada lagi budaya tolong menolong, tak heran. Tak dengar pun kita nak tubuhkan bantuan. Dulu masa gempa bumi di Indonesia, cepat-cepat hantar. Padahal Indonesia tunjuk perasaan tiap-tiap hari bantah Malaysia. Bantah Kementerian Pelancongan gunakan tarian ronggeng untuk menarik pelancong. Tunjuk perasaan depan kedutaan Malaysia. Ini warisan kami. Kenapa tunjuk perasaan? Kenapa ambil gunakan untuk tarian kebangsaan Malaysia? Dah tunjuk perasaan. Jurulatih karate do dia kena pukul di Negeri Sembilan. Tunjuk perasaan, bakar bendera Malaysia. Sikit-sikit tunjuk perasaan, sikit-sikit tunjuk perasaan kat Malaysia. Malaysia baik, bagi duit. Banjir bagi duit, gempa bagi duit. Yang mereka tunjuk perasaan marah kita. Itulah baiknya Malaysia. Tolong menolong. Mereka menghantar jerbu, kita menghantar bomba. Baik tuan-tuan. Itu dah namanya adat tolong menolong. Mereka menolong menghantar jerbu dan kita menolong menghantar bomba untuk memadamkan api. Baik sungguh kita tuan-tuan. Tetapi bila berlaku musibah pada rakyat kita sendiri, relax. Koprak-koprak relax aja. Tak apa, relax. Koprak relax. Apa banyak tuan-tuan tengok dalam paper, dalam berita. Koprak yang bagi duit besar-besaran untuk mangsa-mangsa banjir. Berbilion kita rugi. Berbilion tuan-tuan, bukan sikit. Tetapi untuk benda-benda maksiat, untuk benda-benda yang haram, maka tiada kedekut dikeluarkan duit sponsor dan sebagainya. Dipanggil kumpulan-kumpulan rock, penyanyi-penyanyi yang berpuluh-puluh ribu sekali panggil. Berjuta nak menganjurkan sokan-sokan, beratus juta nak menganjurkan sokan-sokan. Yang tu koprak tak kedekut mengeluarkan wang. Tetapi untuk menolong mangsa-mangsa yang begitu susah, yang majoritinya orang-orang Islam, orang Melayu, siapa yang ambil berat? Sampai kena saran dalam TV, kena cakap dalam surat khabar, koprak-koprak tolong bantu, tolong bantu, sampai kena rayu tuan-tuan. Tu pun bagi juga tak sampai muadah. Tak sampai muadah. Baik, kemudian dan ataupun maka sedikitlah orang yang dapat menolong orang yang susah atau bersedekah pada orang fakir miskin atau menolong orang-orang yang menuntut ilmu syarak. Kita bayar kepada syarikat TV berbayar, sanggup sebulan-bulan 100 lebih. Tapi nak tolong anak yatim nuntut ilmu, kita 100 sebulan pun berat. Berat tuan-tuan. 100 kita bayar handphone kita tak kedekut. Tapi 100 nak tolong orang mengaji ni, ya Allah, lemah semangat. Ya, astro di rumah bertiga. Senang dia kata, ustaz, anak tak bergaduh lah. 3 sekali tu dah tak di rumah. 400 sebulan. 400 tak kedekut, tapi 400 nak bagi anak yatim hafal Quran. Menggeletar tangan. Sedangkan tiap-tiap kali dia hafal Quran, kita dapat pahala. Tiap-tiap kali dia sentuh Quran, dia baca tu, kita dapat pahala. Tapi tiap-tiap kali kita buka TV, apa pahala dapat pada kita? Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah, hidup kita ni ialah untuk mengutip bekal, membuat bekal untuk akhirat.
Kalau ada pahala tu tengah jalan, kutiplah pahala tengah jalan tu. Ada kaca tengah jalan, ada paku tengah jalan, buang pahala lah tu. Cari jalan macam mana. Kita duduk di rumah kita, orang ketuk pintu pagar, orang bunyi loceng, ting tong, saya datang nak minta derma untuk sekolah, bagi. Kita duk baca surat khabar hari Ahad, Benazir Bhutto dibunuh, baca paper, tiba-tiba orang miskin datang setutup lebay minta derma. Ya, tak nak apa ni Tuan Haji? Minta derma untuk bak masjid. Minggu lepas dah bagi. Minggu lepas saya belum datang sini. Yalah, kamu memang tak datang, tapi orang lain datang. Serupalah dah bagilah, kata dia. Cuba tuan-tuan jawab, minggu lepas dah makan nasi? Abang makan nasi abang? Minggu lepas kan dah makan. Minggu ni tak payah makan lah. Kenapa bila bersedekah, minggu lepas dah bagi? Kenapa nak bagi lagi minggu ini? Sedangkan Tuhan bagi tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, tiap-tiap jam nikmat. Ambil lah RM10, bagilah dekat dia. Tidak cari hak paling kecil. Ke mana sekupang tadi? Gagau ni. Yang minta sedekah kata 10 sen, saya pun ada, kata dia. Patut-patut bagi, nah saya wakaf. Saya wakaf, ambil. Pak saya apa? Dia bagi pahala pada kita. Kita tak payah pergi masjid. Pagi itu kita duduk di rumah aja, tak payah start enjin kereta, tak payah pakai baju cantik-cantik, tak payah sikat rambut, tak payah buh minyak rambut, duduk di ruang tamu, dia datang menghulurkan pahala, kita bagi je duit, dapatlah pahala tu. Patut kita kata terima kasih, pagi-pagi dah hantar pahala pada saya. Lain kali kalau nak kutip derma, datanglah ya. Berapa ramai yang jawab macam tu? Dia bagi pahala. Tuan-tuan nak dapat pahala ni, Allah, berapa kali traffic light tuan-tuan jumpa? Silap-silap kena saman. Silap-silap bola kena langgar kereta ataupun tuan-tuan langgar orang. Nak dapat pahala main mengaji. Silap-silap hari bulan kasut mu hilang di bawah. Nak dapat pahala tu, kasut hilang, tu belum masuk jatuh tangga lagi. Ada orang yang mari nak dapat pahala di masjid, turun-turun tangga licin, jatuh, terduduk, patah tulang punggung. Dah lah kali pertama tu mai pula jatuh pula. Masuk hospital sebulan. Itulah kali terakhir dia datang. Tobatlah home tak datang. Tiba-tiba kita duduk di rumah, orang tolong hantar pahala, kita marah. Subhanallah, ruginya. Kita kena cari pahala. Tadi sebut pada tuan-tuan. Ataupun mengeluarkan sedekah wajib. Sedekah wajib maknanya zakat. Yalah, tengoklah kempen dalam TV ni. Ya, untung dunia, untung akhirat. Zakat di kempen habis-habisan sekarang. Semayang tak ada kempen pun. Buk zakat aja, ya Allah. Cepatlah. Sebelum 31 Disember, hanya 22.5% daripada jumlah pendapatan anda. Bayarlah zakat sekarang. Anda akan dapat rebate potongan cukai tahunan anda. Oh, macam iklan pampir je, tuan-tuan. Cuba buat iklan semayang macam itu. Semayanglah. Siapa-siapa yang meninggalkan semayang, sesungguhnya akan diseksa dalam neraka 80 tahun. Oh, sudah, tuan-tuan. Kenapa tak buat? Kalau bayar zakat, semayang tak buat, zakat ditolak. Sebab zakat dan semayang ni the twins. Dia berkembar. Zakat bayar, semayang tidak, ditolak zakat. Semayang, zakat tak bayar, semayang ditolak. Dia dua-dua kena buat. Semayang buat, zakat buat. Barulah Allah terima dua-dua. Satu buat, satu tak buat, dua-dua ditolak. Jadi kalau buat kempen zakat, buatlah sama kempen semayang. Kita hanya kempen semayang Jumaat saja. Penuh sesak. Sesak lah, ya Allah. Pergi ke jalan, bawa sejadah pada rumah. Ya, bawa kain plekat daripada rumah. Nak lapik sejadah. Sejadah tak cukup, penuh. Mai semayang subuh. Semayang subuh. Oh, selapang-lapang ya. Mai semayang Jumaat je kita ni. Sebab tu kita ni dipanggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jumaah. Ahlus Sunnah wal Jumaat. Itu je. Semayang sunat penuh, semayang tarawih penuh. Semayang Jumaat pun penuh. Mai semayang fardu hilang. Sebab tu kita berpahaman mazhab Ahlus Sunnah wal Jumaah. Dalam arti katanya ahli sunat dan ahli Jumaat. Hanya semayang sunat je ramai-ramai.
Sembahyang raya ramai, sembahyang hari korban ramai, sembahyang tarawih ramai, yang sunat penuh, yang fardu tak ada. Sembahyang Jumaat je penuh, sembahyang fardu tak ada. Maka sesuailah kita ni ahlu sunat dan Jumaat. Subhanallah, kena ubah tuan-tuan. Fardu ramai, sunat tak ramai pun tak apa. Fardu tu dia yang kena ramai, sebab Allah dah memberikan nikmat kepada kita yang senang. Ataupun pergi mengerjakan haji fardu, mengerjakan haji, orang dah balik 2 minggu saja. Tadi satu juruhebah radio tanya pada kita, Ustaz, orang yang buat haji 2 minggu tu Ustaz, berapa Ustaz? Hajah nak pergi saja tanya. Pagi tadi saya di stesen, sebuah stesen radio, ada saya langsung pergi tadi. Saya kata paling rendah buat hajah 100,000. 100,000 tak mampulah saya tadi. Paling rendah. Duit banyak. Tuan-tuan kalau ada duit banyak pun buat lah. Tengok masa melontar tu, kemah dia orang depan melontar je boleh jenguk pada kemah. Orang ada ke tak ada? Tak ada pergi melontar. Kita nu duduk balik gunung, ramai tak ramai, tawakal Allah je lah. Gerak ramai nasib lah, tak ramai alhamdulillah. Duduk balik gunung, demo pula depan gunung, naik GMC tuan-tuan. Hebat. Kita naik bas jalan, depa GMC tu dia 4 orang je naik, 100,000 atas, biasa. Duit banyak. Tak apa, dia pun banyak duit. Kalau tuan-tuan ada banyak duit, saya rasa tuan-tuan membuat juga. Banyak duit. Itulah guna dia duit pun. Dan kita tak ada duit ni, hak 10,000 tu lah. Muasasah. Nama pun muasasah. Kalau susah tu biasa. Nama dia pun susah. Contoh kadang-kadang, ya Allah makan, tak lalu. Nama pun muasasah. Jadi biasalah kalau makan dalam polisterin biji timah tu, biasalah tuan-tuan. Polisterin hak kilat punya tu, nama pun muasasah. Tuan-tuan tukar je susah dengan sasah je. Baik, ataupun menolong 2 ibu bapa yang semekin, atau kerabat yang papa dan lain-lainnya, maka itulah yang diberi ingat oleh Nabi kita, supaya takutkan dunia daripada tipu dayanya. Jadi bila dah kaya, dah dapat harta, jangan sombong, jangan belagak, jangan gunakan harta pada jalan yang jahat. Itulah maksud fattaqud dunya. Bukan Allah tak bagi kita ambil harta, ambil lah. Kalau Nabi benci pada harta, nescaya Nabi pun tak ambil harta daripada Abdul Rahman. Nescaya Nabi tak kahwin dengan anak Abu Bakar, tak kahwin dengan Khadijah. Khadijah kaya. Kalau kata Nabi benci dengan kaya, buat apa dia kahwin dengan Khadijah? Kalau kata Nabi ni tak suka dengan kereta mewah-mewah, buat apa Nabi naik langit, naik buruk? Biar naik Morris Minor, naik KI-20 ke apa tu. Tapi nak naik ke langit pun dia gunakan buruk, menunjukkan bahawa ada kenderaan yang bagus, lagi boleh pakai. Silakan. Jangan bila tuan-tuan tengok orang Islam pakai kereta mewah-mewah pula tu, nampak tu cinta dunia, nampak tu. Dah cinta dunia pula tak apa, yang tu lah dia. Tambah pula kalau kereta tu pula dia main masjid, dia main mengaji, bawa isteri, bawa anak, bawa tok dia main mengaji. Itulah yang terbaik. Kalau kita kata tak elok, buat apa Nabi naik buruk, sepantas kilat pergi? Baik dia naik KI-20. Tak. Itu kena faham. Maksudnya ialah ambillah dunia, tetapi jangan terpesong daripada agama. Jangan tersilap lorong, jangan tersilap jalan dengan dunia tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pada malam ini, wattaqun nisa. Nabi pesan kepada kita, takutkan perempuan. Tuan-tuan yang mana ada kitab, jangan faham takutkan perempuan. Larilah tengok perempuan. Bukan. Sekali tuan-tuan lari pula. Maksudnya apa? Ini satu perkara yang dikhabarkan dalam sepotong hadis dalam masalah ini. Sekira-kira maksudnya ialah hendaklah takut kepada perempuan, yakni takut daripada tipu dayanya dan fitnahnya. Nun tak ada tu, bubuhkan titik. Fatanunha, fitnahnya.
Fitnah ni ujian. Bukan maksud fitnah ni mengada-adakan cerita. Ujian dengan sebab ada anak perempuan. Menikah lambat pun susah, menikah cepat pun payah. Itulah fitnah orang perempuan. Dapat anak dara, ada anak dara menikah lambat, 34 baru menikah. Dapat kad. Anak dia yang mana ni? Ini anak dia yang sulung abang. Yang sulung tak kahwin lagi ke? 36 dah tu. Ya Allah. Milih ni. Itu kalau lambat kahwin. Anak dia yang mana dapat ni nak kahwin ni? Yang baru habis SPM tu. Ya Allah. Gatanya. Menikah cepat pun salah. Menikah lambat pun salah. Itu yang kena jaga tu. Kadang-kadang yang mengata tu bukan orang lelaki, orang perempuan je tu. Letak hantaran 10 jari. Ya Allah. Macam jual anak. 10 jari, 10,000 lah. 12 tangan. Kalau letak 1 jari, berapa hantaran dia? 1,000 je. Ya Allah. Mesti ada berapa kan? Kalau letak mahal, dikatanya jual. Kalau letak murah, dikata pula mesti ada apa-apa kan? Tidak, takkan murah sangat kan? Mesti ada apa-apa kan? Nampak? Itulah fitnah. Itu nama dia fitnah. Payah jadi orang perempuan. Jadi orang lelaki senang. Orang lelaki senang lambat kahwin. Biasalah orang lelaki. Cepat kahwin pun biasalah orang lelaki. Orang lelaki menikah ramai pun biasa. Berapa isteri dia? 4. Ya Allah, biasalah 4. Kalau orang perempuan, dia dah bercerai ke? Tu nak menikah baru pula. Ya Allah. Berapa lelaki dia? 8 maksudnya. Ya Allah. Orang akan kata dia. Orang perempuan, orang kata. Laki-laki, orang jarang kata. Orang laki-laki banyak anak, bangga. Berapa anak kamu? 18. Kau makan apa? Macam-macam. Orang perempuan kalau mengandung, orang kata, saya jumpa mengandung. Kalau jumpa mengandung pula. Kalau mengandung jumpa lah. Bulan lepas mengandung. Ini mengandung pula. Tahun lepas mengandung. Sampai nurse di hospital marah orang perempuan kalau mengandung. Bagi orang lain lah pula akak. Muka akak saya tahu. Tapi orang lelaki ni lek. Ini maksudnya orang perempuan ni semuanya serba salah. Sebab tu kita disuruh jaga orang perempuan. Ya, macam-macam boleh jadi. Anak tuan-tuan balik seorang-seorang tengah malam pun susah. Susah nak darah. Balik teksi tak ada pula berjalan daripada zoo nak masuk ke kawasan ni. Macam-macam boleh jumpa. Rimau boleh jumpa. Orang boleh jumpa. Kadang-kadang tak sampai. Kalau dia hantar balik dengan teman laki-laki dia pun susah juga. Hantar dengan teksi pun tak boleh percaya juga. Mak dah dapat ada teksi. Mak jangan risaulah, dah sampai ada teksi. Nanti sampai lah mak ya. Okey, bye bye. Tak sampai-sampai juga. Rupa daripada teksi rogo dia. Tahan bas ekspres, lagi tak boleh percaya. Cermin gelap pula bas ekspres. Rupa ramai yang kena rogo dalam bas ekspres. Itu yang jadi orang perempuan serba salah. Senang-senang ustaz duduk di rumah aja ustaz. Tak payah kerja nyusah aja kerja di luar. Duduk di rumah. Jaga bapak dia bukannya sihat, udah bapak dia rogol pula. Tak jadi had. Saya ustaz suami isteri ni nak kursus 6 bulan ustaz, dia sabar. Tu siapa jaga anak akak? Tok Wan dia lah. Tok Wan rogol pula. Ni yang kata nasib orang perempuan. Sewa ramai-ramai susah. Sewa seorang-seorang pun susah. Sewa seorang-seorang orang masuk dalam rumah. Sewa ramai-ramai orang masukkan CCTV ikut tingkap. Inilah maksudnya. Tolong jaga sungguh-sungguh anak dara. Tolong jaga-jaga sungguh orang perempuan. Tuan-tuan kalau sewa rumah ramai-ramai, duduk rumah pangsa, orang atas tak awak masuk CCTV ikut tingkap. Orang jantan semua dia masuk apa? Tapi kalau anak dara 10 orang, tuan punya rumah sewa tu pasang CCTV kat tandas. Dekat tangki satu, dekat pam tandas satu, dekat
shower di atas pun satu. Dia duk tengok kat komputer di rumah dia. Bila kawan dia mandi perasan lampu lilak, dia tengok bayar tu, elok naik ke atas rumah tu. Pasal apa? Pasal perempuan. Kalau kita laki-laki, orang tak ngendak, bodoh siapa pergi ngendak. Kira bengong betul dah tuan-tuan kalau pergi ngendak. Apa dia boleh buat? Ini yang maksudnya kita tolonglah jaga-jaga orang perempuan. Bukan maksudnya benci orang perempuan. Jaga-jaga. Yang banyak kena tipu gores dan menang pun perempuan. Bukan setakat mereka menang, dengan mereka pun kena gores sekali. Orang perempuan juga. Dan yang pandai membodek orang gores dan menang pun perempuan juga, kena tipu. Iklan dalam paper jawatan eksekutif pemasaran. Bawa resume pergi kerja tu. Oh, eksekutif dah penuh, yang adanya ialah pegawai pemasaran. Kalau kamu bekerja di sini, kamu akan dapat gaji macam ni. Apanya? Kamu kena jual sampul. Nak tak nak terpaksalah kawan kerja. Perempuan juga. Buka adalah internet. Anda perlukan pendapatan yang lebih. Anda hanya perlu menjadi transporter saja. Mungkin tuan-tuan kena bawa ke China barang. Bawa lah beg ke China. Akhirnya kena gantung di China. Pasal apa? Pasal perempuan. Sebab tu disuruh jaga kita. Ambil. Anak-anak dara ada, tolong jaga. Isteri kita ada, tolong jaga baik-baik. Sudah ambil. 2 kali dah saya sebut. Dan saya dah sebut 2 kali dah. Tolong ambil. Kesian. Sekarang perempuan ramai. Ambil. Tapi orang perempuan marah juga. Tumbuk orang dah payah. Orang perempuan nak tumbuk kita pun, tumbuk orang nampak. Kita nak ambil, nak tolong. Zaman sekarang. Tak tahulah apa tuan-tuan nak jadi tuan-tuan. Nak jadi apa sekarang? Baru ni saya jumpa dengan satu pengarah, satu jabatan yang buat operasi menangkap seorang perempuan Melayu yang menjadi penyanyi, penari separuh bogel di Ipoh. Bapak dia main serang pengarah di pejabat. Anak saya mencari rezeki yang halal. Dia ada suara, dia menyanyi. Bila pengarah tunjuk gambar anak dia, ini gambar anak pakcik ketika ditangkap. Baju pun tak pakai. Orang Melayu kita tenganga pak terduduk tu kan. Mula-mula tadi tepuk meja pengarah tu. Bila pengarah tunjuk gambar tu, melorot turun ke bawah ni. Astaghfirullahalazim. Sekarang nak lawan ni bulan 1 di mahkamah. Dia ambil lawyer Hindu, dia ambil lawyer yang bukan Islam untuk lawan dia dengan Jabatan Agama. Kerana mengganggu dia bekerja. Mengganggu dia mencari rezeki dengan menjadi penyanyi separuh bogel. Apa nak jadi tuan-tuan hari ni? Kita ingat anak kita kerja elok, rupa-rupanya kerja buat tak elok. Sebab tu Islam suruh dan Islam sebut kepada kita, perempuan yang baik ialah perempuan yang cepat berkahwin. Tengok anak kita sesuai untuk berkahwin, bagi kahwin. Ya, dah pilihan, bagi kahwin. Selamat dia. Cari jodoh yang baik-baik, cari laki-laki yang bertanggungjawab, bagi menikah. Tu asal letak antara mahal-mahal. Yang pentingnya menikah buat baik-baik. Yang pentingnya anak kita selamat. Saya duduk di Ipoh, pesan pada mak bapak di Ipoh, anak tuan-tuan yang duduk di KL, susah hati, takut. Macam-macam yang duduk di Penang. Ada jodoh yang baik, bagi menikah. Kalau tak ada, cari. Bagi menikah. Takut jadi macam ni. Dan Nabi dah pesan kepada kita 1400 tahun yang lepas. Nabi dah nampak dah bahawa benda ni mesti berlaku. Bila Nabi dah pesan pada kita, kita main-main pula dengan pesanan Nabi. Sekarang sendirilah kita pakat susah. Pakat susah sekarang ni. Nak tidur malam susah. Ya, sedar-sedar anak dekat penjara di luar negeri. Tak sedar yang anak ni jual dadah, bawa dadah. Dan anak dara tu pun tak tahu yang dia bawa dadah untuk dihantar di luar negeri. Yang mak tahu dapat bulan-bulan 1,000. Bulan-bulan 1,000. Tiba-tiba stok 1,000. Telefon tutup. Pergi rumah ke Lumpur tak ada. Tanya pada kawan-kawan tak tahu. Dapat surat aja daripada penjara luar negeri. Anak kamu didapati bersalah, jual dadah akan dihukum gantung. Dah. Siapa yang susah? Baik.
Adapun takutkan tipu dayanya itu ialah tiada menurutkan kemahuannya yang tiada diizinkan oleh syarak dengan sebab cenderung kasih kepadanya. Mak bapak kena jaga-jaga, jangan ikut sangat kehendak anak-anak nak menjadi benda-benda yang haram. Sekarang ni anak-anak dah dididik, dah mak pak pun tak kisah. Ya, anak-anak dia jadi penyanyi. Anak saya suka menyanyi, anak saya suka menari. Bagi galakan anak pakai skirt, pakai baju nipih ya ni nipih ya ni. Duk pakai sangkut, baju sangkut kecil aja, ambil pisau belit potong pun putih. Yang mak pakai tudung, bapak pakai kepiah. Bayangkan, dapat pula anugerah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah kerana atas kejayaan saya ini. Terima kasih mak, ayah. Kamera pun fokus ayah dia. Pakai kepiah tuan-tuan. Relax. Ya subhanallah. Dia dah tersilap lah dalam mendidik. Dia dah salah faham. Jauh sangat dah terpesong hidup dia. Sepatutnya dia didik anak dia, aurat anak dia jangan orang lain nampak. Dia kena jaga. Jangan sampai orang lain zina mata tengok aurat anak dia. Dan jangan anak dia jadi bangga dengan mendedahkan aurat. Kita sebagai bapa, tengok anak kita baju macam itu, tuan-tuan gunting pergi buang tong sampah. Ni hang buat apa ni? Pakai apa ni? Baju macam ni anak berjalan ni, tak cukup baju. Hang ni miskin ke tak cukup baju? Tu nama dia baju miskin. Orang miskin dia pakai baju macam itu. Satu lagi panggilan miskin, tu nama dia miss call, miskin call. Dia tak ada duit dah, prepaid tak ada, dia buat call ya, buat miss call. Lepas tu kita kena call balik. Tu nama dia miskin call. Ya, nama dia miss call lah. Kita kena buat dah. Sampai bila lagi kita nak, sampai bila kita tak mau menjalankan tanggungjawab sebagai bapa? Anak kita dah bertocang. Bertocang ni bila semayang laki-laki, setan duduk di tocang tu. Sampai bila lagi tuan-tuan nak potong rambut anak tuan-tuan? Dia kata ada ustaz rambut panjang. Tak tahu ustaz mana rambut panjang. Nabi rambut panjang hak bau je. Dia tak ada lebih pada bau. Ustaz tak ustaz, lebih pada bau salah. Sekali aja Nabi rambut panjang, lepas tu potong pendek, bukan tiap-tiap hari panjang. Tuan-tuan kena faham hadis tu. Sekali aja Nabi rambut panjang, Nabi biarkan rambut dia panjang, keseluruhan dia panjang. Atas ni panjang sampai ke bawah dan sampai ke bahu saja. Lebih daripada bahu haram kerana menyerupai perempuan. Haram. Ustaz tak ustaz? Kita hari ni pasal ustaz, oh tak apa, tiru ustaz. Tak boleh. Kita bukan tiru ustaz, kita tiru Nabi. Kalau tuan-tuan nak tiru saya, salah, tiru Nabi. Kalau saya tiru Nabi, tuan-tuan tiru saya, pasal saya tiru Nabi. Tapi kalau saya tak tiru Nabi, tuan-tuan tak boleh tiru saya, pasal saya tak ikut Nabi. Walaupun saya ustaz. Hari ni orang kita ikut ustaz, bukan lagi ikut Nabi. Itu masalah. Kita hanya mengikut ustaz yang mengikut Nabi, bukan mengikut ustaz yang tak tahu ikut siapa. Kena faham. Bila anak tuan-tuan rambut panjang, pikat tocang, setan duduk di situ. Setan kencing di atas mana-mana rambut laki-laki yang bertocang ketika semayang. Bila lagi tuan-tuan nak ambil gunting, nak cut dia punya rambut? Bila kita nak buat tanggungjawab tu? Saya baru ni yang cuti sekolah, camp cuti sekolah baru ni 420 orang. Ada satu orang berekor rambut. Berekor rambut. Mai masuk. Seminggu saya biak, 2 minggu saya biak. Masuk minggu ketiga saya potong. Dia report kat pak dia. Mak dia pun dia report. Mak dia telefon saya. Kenapa ustaz gunting? Saya kata pasal berekor. Yalah, pasal apa gunting? Pasal berekor. Kita bukan adab kita berekor. Peraturan di sini tak boleh berekor. Tak apalah, dah ustaz gunting, dah buat macam mana? Gunting lah. Gunting lah. Saya buat. Walaupun saya bukan bapa, tapi dah hantar ke saya jadi bapa. Rokok tinggi ni, saya ambil.
satu pada satu budak. Tahu apa kotak tak tahu. Dia bawa spare untuk main ke camp saya. Sebulan dia bawa spare untuk sebulan ke mak. Rokok jenis John. Saya pun tak nak tengok John apa ni? John Master apa kat ni? Tebal tu tuan-tuan. Dia saya tanya, hang isap rokok sehari berapa kotak? 2. Pak hantar dah hang isap rokok? Tahu? Mak hantar dah hang isap rokok? Tahu? Mak hantar dah hang bawa rokok mai sini? Tahu? Ni kalau saya tahan rokok hang ni, hang boleh tahan tak? Tak tahu. Yang tu aja dia tak tahu tuan-tuan. Saya tanya hang boleh tahan tak ni? Saya tangkat ni otak ni, rokok ni, dia tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai bila kita nak jadi macam itu? Tanggungjawab kita. Tengok tak betul je, cakap. Isteri kita tak betul, tunjukkan jalan yang betul. Bila tuan-tuan dah genggam tangan naik qadi tu, penyerahan pemeliharaan perempuan itu sudah bertukar ke tangan kita. Bapa dia tidak lagi bertanggungjawab sepenuhnya, kita bertanggungjawab. Besar tu tanggungjawab bila pegang tangan wali, pegang tangan naib qadi, besar tu peranan tu. Saya suka sangat kalau tuan-tuan yang akad nikah ada anak-anak tuan-tuan. Walaupun setengah orang dia tak berani. Sembelih ayam pun tak berani, tambah nak pergi nikah anak lagi dia tak berani. Sekali-sekali buatlah tuan-tuan. Anak pertama tak buat. Masa tu kita pun rok lagi nikah anak kita tu. Lah anak bongsu, anak perempuan yang last. Takkan tak nak genggam sekali tangan menantu kita. Naib qadi tanya, ni Tuan Haji sendiri nak akad ke nak wakil pada saya? Sayalah. Biar saya buat. Buat. Sebelum akad nikah tu, tak payah naib qadi baca khutbah nikah. Tak payah. Tuan imam simpan khutbah imam. Saya nak baca khutbah kat menantu saya. Tak tuan-tuan. Barulah betul. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Kamu tahu tanggungjawab kamu sebagai suami. Cerita sikit dalam setengah jam bila menung. Selama ni saya bagi makan anak saya cukup. Saya harap kamu pun bagi makan cukup anak saya. Selama 25 tahun saya bela anak saya tak pernah tengok wayang dengan dia. Saya tak pernah izinkan dia pergi funfair. Tak pernah bawa dia pergi konsert. Saya nak lepas kamu kahwin dengan dia, jangan kamu ajar dia benda-benda macam itu. Ini perjanjian kita ni, depan semua ni. Kenapa ada kamera ambil gambar ni? Nampak? Sekali je. Apa salahnya? Masalah dah ustaz, dah buat dah ustaz, tiba-tiba pengantin tu balik ustaz, langsung tak dikahwin ustaz. Aduh. Kita takut je macam itulah. Takut tak jadi kahwin, takut tak kahwin, takut orang tak main minang. Akhirnya kita pun dia cakap payah biarlah, pandai-pandai dema lah, melayari bahtera hidup tadi. Sampai bila kita nak jadi penakut macam itu? Sedangkan anak perempuan itu di bawah tanggungjawab kita. Kena pesan betul-betul. Kalau boleh rakam. Tiap-tiap kali cuti raya anak menantu balik, bawa CD, pasang dekat player, buka TV. Plasma punya. Malam raya, lepas takbir raya tu, ni. Ingat tak perjanjian kita akad nikah dulu 10 tahun? Tengok, nampak? InsyaAllah anak-anak menantu kita ingat. Inilah yang kita nak. Yang mana dah, lepas-lepas yang akan datang ni kalau nak kahwin anak, tolong buat. Pesan menantu. Face by face dengan dia. Panggil dia seorang-seorang di rumah kita, cakap tanggungjawab sebagai suami macam mana. Baik, kemudian. Dan maka selalu jadi dengan lemah dan pujuk cumbunya dan menyukakan hatinya, maka jadilah mengerjakan yang haram dan menyempurnakan kesedapan nafsu. Pandai pujuk anak dara. Anak dara tu pula ada gede-gede depan pak. Jadi. Ya, jadi. Pandai bodek pak sikit. Pegang-pegang pak sikit. Cuik-cuik pinggang pak sikit. Pak pun tak kisah. Anak dia nak keluar dengan siapa pun, pakai baju macam mana pun. Lemah kita ni. Ya, buat manja-manja sikit, buat pening kepala sikit anak dara tu, pak pun sayang. Keluar dengan kawan-kawan 3 orang pergi makan KFC. Tak betul makan KFC ke mana? Kalah dengan pujuk cumbu tadi. Maka jatuhlah seseorang itu di dalam jaringnya.
Dan boleh pula jatuh fitnah seseorang dengan perempuan, iaitu dihampirnya, maka jadi boleh berbunuh-bunuhan dengan sebabnya. Tuan-tuan cuba tengok dalam paper berapa banyak kes yang dibicarakan sekarang kerana perempuan. Mengorak pandai, dah kawan tu mai cari pi bom pula. Ni tak ada kena mengena hidup dan mati ni tuan-tuan. Ya, berbunuh-bunuh yang hambat dengan pedang samurai. Bunuh, upah, bunuh kerana merebutkan seorang perempuan. Laki-laki bersepoh lagi perempuan ni, ya Allah tuan-tuan. Tak. Dia tengok gambar, dia kata, kalau aku tak dapat, semua orang pun tak dapat. Dia bawa gambar tu pergi jumpa Bomo Sakai. Bagi gila anak dara. Ada perempuan yang mengadu pada saya, dia dah kahwin 3 bulan tapi tak boleh buat apa. Ustaz, saya sakit. Sakit apa? Tak boleh tidur dengan suami. Oh, atau baru ni pergi berubat dengan Bomo. Bomo tu nak main di rumah. Dia nak buat apa? Dia nak pasak lah atas bumbung, dekat siling, kat lantai, kat tanah. Nak pasak lah, dia kata, pasal ada gangguan. Pasak apa? Tak tahulah Ustaz. Boleh ke pasak-pasak ni Ustaz? Saya kata tak payahlah. Besok dengan hang dia pasak sekali. Apa penyakit yang tak boleh tidur ni? Dia kata tak boleh buat apa-apa Ustaz. Lah. Suami langsung tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa Ustaz, 3 bulan lah. Duduk menung saja. Pak siapa jadi macam tu? Angkara sihir. Kebanyakan begitulah. Angkara sihir. Ada yang saya pernah jumpa perempuan yang tak berhenti-henti haidnya. Daripada awal kahwin sampailah setahun, tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti tuan-tuan. Pun ada juga. Ada pula yang tak datang haid langsung. Mengandung pun tidak, apa pun tidak, haid tak mari pun susah hati juga. Macam-macam. Haid mari lebih pun susah hati orang lelaki-lelaki. Mai mengadu dengan saya, bawa air, minta tolong jampi. Saya tanya, buat saya apa? Isteri saya Ustaz, haid lama Ustaz. Berapa hari lama tu? 15 lah. Saya rasa biasa 15. Dah lama Ustaz. Ini minta Ustaz tolong jampi ikut, boleh bagi pendek. Saya kata tak boleh ikut, dah lazim dia 15. Dia keturunan dia 15 lah tak. Tak rasa lama Ustaz, payah lama Saya kata patut masa bertunang itu tanya berapa belah hari. Ni dah kahwin terpaksa lah kata 15 macam mana? Patut masa bertunang tanya, ni nak tanya 7 ke 15? Macam-macam orang lelaki ni tuan-tuan, pening kalau tengok. Tak dapat satu perempuan dia jumpa dengan Bomo Sakai, semua lelaki tak dapat. Jadi gila perempuan. Ni yang kata ni. Dah tak ada jodoh, sudah. Gentleman lah kita pergi Minang, dia tolak, biasalah dia tolak. Mungkin tawaran kita tak menarik. Baru ni saya pergi Minang, satu ustaz, anak buah saya, pekerja apa nak kerja dengan saya, minta tolong pergi Minang. Saya pergi Minang. Pergi Minang, ceritalah dia ni mai apa semua kerja ni lah, mengaji ni apa semua, nak Minang anak tu haji lah. Soalan yang mula-mula bapak dia tanya, soalan dia apa? Kerja. Tak boleh kerjaan kan? Nampak? Pasal dia kerja dengan saya, swasta, sekolah swasta. Saya kata kat dia, saya pun tak kerja kerajaan makcik boleh hidup ni. Nabi pun tak kerja kerajaan pun boleh hidup Nabi. Bila dia tanya, tak kerja kerajaan ke? Saya tahu dah, confirm dia tolak lah. Tak mau tuan-tuan. Ustaz pun dia tak mau, dia nak kerja tetap juga. Pasal jadi ustaz ni kerja tak tetap. Cancel tu. Saya balik 2 hari, saya beritahu kat ustaz tu, minta cari orang lain lah. Tak dapat. Dia tak mau, pasal dia kata enta kerja tak tetap. Sekolah swasta mana tetap, dia nak kerja kerajaan, ada pinjaman, ada government loan, ada guarantee letter. Enta guarantee apa dah? Lepas seminggu pergi Minang tak dapat, dia beli motor Goldwing tu 35,000 cash dia beli.
Lah, pasal faham beli ni. Dah orang perempuan tak mau, baik saya menikah dengan motor. Lah, pakai motor tuan-tuan. Apa jenis itu juga, dia merajuk, dia pergi beli motor besar pula dah. Macam-macam lah tuan-tuan. Tak tahulah saya pun nak kata apa. Tabiat dah macam itu. Carilah perempuan lain, jodoh banyak. Tak payah kita bila ditolak satu pinangan, tercabar. Buanglah sifat ego kita tu, lantaklah. Dan orang tak mau. Kita, biar kita nak dengan orang yang mau pada kita. Buat apa kita sibuk pada orang yang tak mau pada kita? Kita biar kita nak pada orang yang nak pada kita. Kita dah pergi Minang, dia tolak, sudah lah. Pergi Minang orang lain, banyak lagi. Sekarang perempuan Vietnam ramai. Putih-putih tuan-tuan naik basikal 2-3 orang lu, ambil demo masalah. Ni tidak apa nak bunuh diri pun ada pasal perempuan. Allahu akbar. Orang perempuan bila putih tunang putih cinta dengan laki-laki, seminggu tak habis kerja, menong dalam bilik, bengkak mata-mata menangis. Siapa suruh? Pi makan. Laki-laki banyak, Bangladesh, Myanmar ramai tuan-tuan. Dah duk juga jadi lemah. Ni dipanggil hati kecil. Orang Islam bukan hati kecil, orang Islam semua hati besar. Orang Islam tidak patah semangat, orang Islam tidak putih semangat. Ini sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit kecil hati. Kecil hati dengan pengurusi masjid, tak datang masjid. Kecil hati dengan Tok Imam baca ayat panjang, merajuk tak datang. Tok Imam kecil hati dengan jemaah pasal lepas sembahyang tak wirid sama-sama, tinggal dia seorang je wirid. Dia merajuk tak ambil jadi imam lah. Apa punya kecil hati ni? Tak payah kecil-kecil hati, besar hati lah. Bila kita baca doa orang tak ikut, lagi senang, lagi banyak kita boleh baca doa, ya Allah ya Tuhan aku, bagilah pada aku. Kalau ramai-ramai, bagilah pada kami, susah. Bagi aku seorang-seorang yang minta, lagi senang. Jadi begitulah kita pun. Bila kita tengok orang mengaji dengan ustaz, kita sukalah. Besar hati. Ustaz tu ramai orang ikut dia mengaji, alhamdulillah, bagus, seronok kamu dapat mengaji. Mana-mana ustaz tu pergi, boleh kamu ikut. Aku ni sibuk nak jaga anak lah, jaga isteri lah, jaga suami lah. Kalau lah aku lapang, aku pun nak ikut. Masalah kita hari ni, bila orang rajin ikut ustaz, orang kata taksub pula. Kamu ni sikit-sikit ustaz itu, sikit-sikit ustaz itu, tak macam tak ada ustaz lain. Dah suka. Apa tu? Pampel ke? Bukan. Ya? Benda dah suka, mana boleh paksa. Tuan-tuan berkenan dengan satu ustaz, pergi mengaji dengan dia. Pasal apa tuan-tuan berkenan? Pasal senang faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan berkenan apa? Kamu faham ustaz tu kata apa tadi? Aku tak faham. Atau kamu nampak kamu angguk, aku tidur kata dia. Tuan-tuan pun tak nak ikut. Yang tuan-tuan ikut sebab tuan-tuan faham. Boleh kena dengan selera tuan-tuan, boleh masuk dalam dada, maka orang ikutlah. Bila kita nampak ada orang ikut mengaji macam itu, jangan kita kata kat dia. Kita patut berbangga sebab adanya orang mengaji. Jangan kita kata taksub, salah. Ya, dia nak mengaji sebab berselera pada dia. Supaya tuan-tuan berselera dengan warung nasi lemak. Pagi-pagi mesti perkena nasi lemak dia, tak boleh perkena nasi lain yang dia je sedap. Pasal selera kita, selera tak sama. Kita kata apa sebab nasi tu, aku tengok biasa je, tak sedap macam mana pun. Bagi selera kamu, bagi selera aku sedap, selera kamu tak sedap. Serupa itulah mengaji pun. Setengah bagi kita, selera kita okey, bagi dia pula KO. Setengah kita pula selera kita KO, selera dia pula okey. Jadi kita kena hormat menghormati atas selera masing-masing. Baik, dan yang terakhir dia kata bila dah jadi bergaduh, ya, maka jadilah berhukum-hukuman. Merebutkan perempuan, kadang-kadang merebut laki-laki. Maka itulah yang dipesan oleh Nabi kita, jaga-jagalah diri. Takutkan perempuan daripada fitnahnya. Kadang-kadang kita dah ada isteri, berkenal dengan isteri orang, tu menyakit juga. Jaga-jagalah, ya, kenal dengan isteri orang. Dah ada suami, kenal dengan suami orang. Macam mana baik pun dia suami orang, dia baiklah sebab dia suami orang. Cuba dia suami kita, belum tentu baik.
Tapi kita dah tinggalkan suami kita, kita nampak dia. Konon-kononnya pasal dia bagi perhatian, dia bagi tumpuan. Banyak orang macam tu. Dia kata, Ustaz, suami saya tak dapat kasih sayang dengan suami saya, Ustaz. Macam saya bila saya cakap masalah, dia tak dengar je, Ustaz. Tapi bila saya cakap dengan kawan seofis dengan saya, dia beri perhatian, dia tinggalkan kerja dia tutup komputer, dia dengar cakap saya, Ustaz. Jadi saya rasa dia lebih memahami saya daripada suami saya. Biasalah belum jadi suami. Besok dia jadi suami, dia hempuk komputer kat hang tu pula. Jadi janganlah kita duk nampak je itu dulu. Nu hak suami kita nu jaga elok-elok, isteri kita nu jaga elok-elok. Ya, jangan kita nampak memang benda yang belum jadi hak kita, memang semua nampak baik. Kereta di showroom tu memang nampak baik, belum jadi hak kita. Tanya pada salesman tu pun dia kata, wah ini banyak cantik punya lah, TikTok punya lah, 3 tahun lalu pakai talak rosak punya lah. Benda belum jadi hak kita. Dah jadi hak kita, udah bergegas sana bergegas sini. Begitulah. Memang dengan orang lain dia layan lebih. Belum jadi hak kita. Jadi jangan lupa, kita dah ada tanggungjawab kita di rumah. Isteri kita, suami kita. Jangan terperangkap dalam cinta yang baru-baru ni. Cinta 3 segi baru. Saya ni dah 16 tahun duk menceburi bidang ni, tuan-tuan. Macam-macam saya jumpa. Di antara punca berkenalan dengan perempuan lain, berkenalan dengan suami lain, laki-laki lain, sebab kerja jauh-jauh. Seorang Kuala Lumpur, seorang Ipoh. Itu punca. Seminggu sekali baru jumpa, cuti-cuti baru jumpa. Seminggu sunyi, kosong. Nak hiburkan hati, keluar makan. Mula-mula selesaikan masalah, mula-mula mengadu masalah, lepas tu jatuh cinta, lepas tu telefon malam-malam, lepas tu dating. Akhirnya dah terperangkap. Perempuan terperangkap dengan suami orang, ya, suami terperangkap dengan isteri orang. Ingat, dia isteri orang, dia suami orang. Tolong jauh. Orang perempuan diajar oleh Rasulullah, bila dah jadi suami orang, tolong jadi sombong. Maksud sombong di sini bukan belagak. Sombong di sini maknanya tegas. Dah jadi isteri orang. Anak dara bolehlah buat lembut-lembut lembai. Anak dara lagi, ni isteri orang. Kak Nak, tolong ambil pen tu, Kak Nak. Okey, nah bagi pen. Jangan, Kak Nak, tolong ambil pen tu, Kak Nak. Okey. Dah tuan-tuan. Tegas, bukan sombong, tegas. Tegas macam kita dah isteri orang. Amboi, lawanya Kak Nak, isteri orang, lawa-lawa pun. Dia tak ngorak dah. Tapi kalau kita kata, amboi Kak Nak cantiknya hari ni, ya ke? Sudah tuan-tuan. Dia jadi kod lain. Begitulah juga kita pun dah suami orang. Janganlah belagak macam anak bujang lagi. Sedarlah anak kita nu isteri sarat mengandung di rumah. Ya, isteri kita nu bengkok ni, punggung pinggang ni duk dukung anak ni. Tolonglah belagak sebagai suami, jangan belagak sebagai anak bujang. Memang kita ni kalau perut boroi pun tuan-tuan, kalau pandai ayat, anak dara pun sangkut. Duk atas boroi itulah anak dara tu. Orang perempuan, sebab tu orang perempuan tutup aurat lain, orang lelaki tutup aurat lain. Tak sama. Orang tanya pada saya, kenapa perempuan tutup aurat seluruh muka, seluruh badan, melainkan muka dan pergelangan tangan. Laki-laki pusat dan lutut aja wajib. Sebab lain. Mudahan dunia kita jaga elok-elok, dan isteri dan anak perempuan kita pun kita jaga elok-elok. InsyaAllah kita jumpa pagi besok jam 9 pagi. Ya, istimak ilmu kita jam 9 pagi ya. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab